Okay, hello semua. Jadi kita akan buat video untuk macam mana kita nak generate POI ataupun kita nak POI based on satellite image. Jadi dekat sini dah sediakan instruction macam mana kita nak buat. Ada 14 tab. So first kali kita kena buka QGIS lah. QGIS software. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena letak satellite base map ataupun XYZ tiles dekat QGIS. Dia tak sama macam ArcGIS. ArcGIS ni dia dah ada kan. So kita kena letak manually. So dekat sini, kat sebelah tepi ni kita boleh letak new connection dan kita letak URL. URL untuk satellite image kat sini dah ada, just kita copy lah. Kita copy dan kita masuk dalam ni. Okay, nama ni kita boleh letak nama apa-apa. So kita letak je satellite dan kita test dulu. Okay, ni maksudnya okay lah. Dah keluar ni maksudnya okay, cun. So okay, lepas tu kita kena open provide data. Okay, dekat email korang dah ada data ni. So dalam zip file tu ada dua jenis data. Satu area, satu lagi existing POI. So area ni kawasan mana yang korang kena cover. So jangan lebih daripada kawasan situ lah, sebab nanti takut masuk kawasan lain kan, kawasan orang lain. So macam existing data ni pula kita nak guna untuk kita buat reference. Okay, kita try masukkan Kita masukkan. Ada dua data, kita masukkan dua-dua jenis data. Okay. Lepas tu kita zoom, kita tengok kat mana tempat ni. Okay, jadi ni data ni data IKA kita tak kisah. Okay, jadi nak lagi mudah, kita letak outline dia ni kat ni lah, biar nampak outline je, dalam ni biar kosong. Okay, jadi ni data dekat Sri Pulai Perdana. Jadi yang ni lah area ni existing POI. So cover dalam area ni je. Okay, jadi tengok next step dia, kita kena open attribute data. Open, okay. Contoh kita ambil kawasan sini. Kita nak mark untuk POI sini. Jadi macam mana kita nak tahu nombor lot apa yang kita kena mark. Okay, kita kena mark residential house. Jadi dekat residential house ni kita kena letak macam ni lah, POI name. Kita kena tahu nombor lot dia, nama jalan dia, nama taman. Macam ni, Perdana Terrace lah. Perdana Terrace mungkin lah. So ni nombor lot, nama jalan, nama taman. Okay, jadi kita nak ambil kawasan sini. So sekejap ni. Dua. Sebenarnya ni Ni kot. Ni. Okay, ni data untuk kawasan sini. So lepas kita dah tahu data dia, kita copy let long dia. Jadi sebab kita nak copy kat Google Map, sebab kita nak tengok guna Google Street View lah. Google Street View dan Google Map. Kita nak identify lot number. So dari sini kita boleh identify ataupun kita boleh just guna ni lah. Guna attribute table ni. Sepatutnya akan ada let long. So ni let long kita copy masuk dalam Google Map. Google Map. Let long. Sekejap ni. Allah. Klik copy cell. Okay. Jadi dia akan jatuh dekat 2 Jalan Pulai 41. So kat mana tu? Okay, kat sini. Just kita nak confirm balik betul ke ni. Jadi kita boleh guna straight view dan kita tengok kat mana ni. Okay, nampak tak 2. Jadi betul lah ni 2. So kita dah tahu sini 2. Macam mana kita nak tahu nombor-nombor lot lain? Okay, yang paling senang, cara paling mudah, kita tekan sini memang 2 lah. Maksudnya kawasan sini 2. Kita boleh tekan, kita tengok
Berapa keluar? Sepatutnya kalau kita tekan akan keluar jugalah satu number yang orang dah mark kan dekat Google Map. Okay, sini 16. So, kita nak tanda 16 dekat sini So, dari sini kita nak confirm balik betul ke 16 ni. Okay, kita guna straight view. Letak kat ujung. Kita zoom sikit. Okay, 16. Jadi, rumah yang paling last, rumah 16. So, dekat sini, kita dah tahu maksudnya rumah lot yang terakhir ni maksudnya 16. So, lepas tu, kita akan create satu shapefile baru dan kita masukkan nama dan ID. Dan kita mark lah POI tu. So, untuk create data baru, kita boleh pergi dekat layer, create layer ni shapefile. Okay, mula kita akan tekan sini. Ni kita boleh letak lah nama apa-apa, location kat mana. So, ni penting jangan letak nama terus sebab nanti dia ada error. So, kita kena tekan belah sini dulu lah. Which is okay, ini nama field yang kita nak masukkan. Jadi ID ni memang secara default ni memang dah ada. So kita just letak POI name lah. POI name kita letak ya panjang sikit sebab kita nak letak full name. So dah letak. Okay, ni nampak kita punya shapefile. So kita sama juga macam ArcGIS, kita kena start editing sebelum kita edit. So dah start editing sini. Jadi kita boleh add. Jadi macam dia kata, macam yang kita tengok tadi dekat Google Map, lot yang terakhir ni, rumah yang terakhir ni adalah rumah 16. So kita kena mark depan rumah bukan atas bumbung, bukan atas garage, jadi depan rumah ni maksudnya atas jalan juga lah. Nanti kita kena check balik. Okay, lepas kita dah letak, okay, maksudnya ada salah tadi. Kita tak letak nama dia, tak apa, kita boleh letak kat sini new field. Kita boleh letak POI name. Sepatutnya tadi kena tekan add to field, ada kat situ, tak perasan. Tak apa, kita boleh letak kat sini sama je. Okay, dah ada lah. Dah ada kolom baru. So just sama macam tadi, kita boleh terus start editing dan kita letak kita punya POI. Okay, ni letaklah nombor 1 ID. Okay, POI name ni yang penting ni. Jadi sebelum kita nak buat tu, kita boleh guna existing POI sebagai reference kita. Jadi sebelum nak tekan sini, kita kena tekan dia punya layer dia dulu lah. So dekat sini kita boleh guna identify ni I ni function untuk kita tengok. Okay, ni nama dia, nama lengkap dia, jadi kita boleh guna. Jadi kita tekan balik layer yang kita nak edit dan kita letak POI. Okay, jadi ID 1. POI name ni kita kena guna ni, nama jalan dia, nama taman dia. Jadi kita letak sini 16. Nombor rumah 16. Kita letak 16. Nama jalan dia Perdana 4-1 Taman Mulai Perdana. Okay, lepas tu kita letak lagi dia punya postcode, letak city dia, letak state. Okay, sebab apa kita kena letak? Sebabnya nanti dekat Excel kita boleh pecahkan ni by koma. So nanti mudah sikit lah untuk kita finalize kita punya data nanti. Skudai Johor. Okay, Jun. Okay Kita dah okay. Okay, dah okay, kita boleh check balik lah kalau kita risau kan. Betul ke tak kita buat. Okay, ID 1 16. Betul lah ni. Okay, dah betul. Sama juga kita kena save. Okay, save.
Jadi kita okey ni dah lepas, ni pun dah lepas, ni dah lepas. Okey. Lepas ni kita kena letak geometric attribute. Geometric attribute ni kita nak letak x nilai let long dia dalam kod dalam attribute table kita. Kita kena generate lah. Untuk buat tu kita pergi kat vector, geometry tools, kita ambil add geometry attributes. So dekat sini dia akan suruh masukkan projection. So kita biar ya, WS84 dan kita run. So lepas run dia akan buat satu temporary layer dekat sini yang temporary layer yang ada nilai X dan nilai Y. Jadi kita kena save layer ni. Kita nak save sebagai apa? Kita nak save sebagai CSV dan KML. Jadi apa tujuan kita save dalam dua file ni? Untuk KML ni sebab kita akan QC dalam Google Earth ataupun Google My Map. Tak kisahlah. Jadi tapi lagi bagus kita QC kat Google Earth je lah. Sebab tu lagi orang familiar kan. So semua tahu. So jadi untuk CSV pula nanti kita nak pecahkan data tu by comma dan kita copy dalam Google Sheet yang baru kita buat untuk final result kita lah. So kita buatlah benda tu. Jadi dekat sini kita export save features. Dekat sini ada, kita boleh pilih format apa yang kita nak. So kita save dulu sebagai CSV, test CSV. Ni je cakap layer. Kita biarkan. Jadi kita buat lagi sekali untuk KML. Test KML. Sama juga, jangan terus tulis. Tekan sini dulu baru tekan tak nanti dia error. So nampak KML So dekat kita boleh buka Google Earth kita dan kita masukkan data tu lah. Nak senang sama ada kita boleh drag ataupun kita tekan je. Tekan pun dia akan buat juga KML kita. So ni untuk kita QC balik data kita. Jadi kita mark kat sini, kita boleh tengok. Ni 16. Betul ke 16 ni? Betul ke dia orang buat ni? Check lah, letak straight view. Zoom. Tak boleh zoom lah. Boleh zoom. Kita zoom. Sama Jadi lepas kita buat benda ni, kita dah QC betul data ni kat sini. So kita boleh letak dalam Google Sheet. Tapi sebelum tu kita kena edit dulu CSV tu. Jadi dekat sini, sebelum kita export ni pastikan siap dulu lah semua. So QC tu kita boleh QC sekali banyak terus. Tak ada nak buat satu kan. Jadi kita buat sama je lah di start editing, edit lain kan. 10 kan, kita guna straight view. Sini 14, sini 4. Step yang sama untuk kita tahu. Melain sebab kadang-kadang kita tak boleh nak agak. Sini 2, sepatutnya sebelahnya 3, tapi tak pun. Sebelahnya 4. So tu pentingnya straight view lah. Untuk kita tengok data tu. Kena rujuk lah. Sebab kita, melainkan kita pergi sendiri kan kat site tu kan. Jadi sebab kita tak pergi, jadi kena banyak buka ni reference Google Map, Google Earth. So guna lah apa reference kita, apa pun software yang boleh bantu kita untuk kita kenal pasti identify house number tu. Jadi dah siap, boleh QC, dah betul. Katakan lah, lepas QC tu kita rasa salah punya. Sama ke pergi dekat sini kan. Dekat sini kita boleh start editing balik. Betul, kita boleh betulkan. Jadi cakap lagi, alamak salah ni. Nombor 14. Start editing, enter, save. Sama juga step, geometry attribute. Lepas tu boleh terus pergi ke CSV. Jadi kita pergi CSV kita.
Lama. Jadi sebab kita buka kat sini, jadi dia detect kita tengah guna lah. Tak apa, kita remove dulu. Remove layer tadi, remove layer CSV ni. Jadi kita buka balik. Okay, cun. Okay, lepas kita dah buka. Okay. Ni CSV kita. Okay, dekat sini kita kena buat new Google Sheet. Jadi dekat Google Sheet ni, setiap orang kena buat. Guna dia punya account. So macam mana nak buat? Okay, login Google. Lepas tu kita pergi kat sheet ni. Tekan sheet ni, jadi dia akan navigate kita kepada Google Sheet. So dekat sini, kita boleh create new Google Sheet. Okay, ni antara yang dah ada. So kita create baru. Baru contoh contoh. Okay, POI. Nama ni kalau boleh kita letak sama lah semua kan. POI generate. Lepas tu contoh kan, nama Ika 1. Sebab mungkin lepas ni dah siap kawasan sini, kita nak buat kawasan lain pula kan. So kita buat nama POI generate. Nama siapa yang buat tu, nombor 1 lah, nombor 1 first kali kan. Lepas dah buat, so apa yang kita kena isi? Kita kena isi nombor, POI name. So kita nak tahu lagi, kita boleh tengok sini. Apa yang kita kena ada dekat sini. Dekat sini okey, POI name, street, house number, postcode, city. Kita boleh, tak boleh copy. Kita buat secara manual lah. Kita boleh zup. Street. Sorry. House number, postcode, city, to state, latitude, longitude, business type. Isi semua. Walaupun kita tak ada benda tu, isi untuk mudahkan kerja Azrul dan Ashraf. Okay, ni street signboard. Taman tak payah Okay, rasanya ni je lah. Sampai sini cukup lah. Collector. Apa pula? Oh. Okay. Lepas POI name ni, kita kena letak POI alternatif. Apa lah, letak kita buat Ni format untuk grab lah. Untuk submit data. Okay, kita jadi buka balik CSV kita tengok. Kita letak sini satu. Okay, macam sini tadi kita boleh pecah benda ni by comma. So pergi kat data, text to column. Okay, dia tekan, dia akan cakap okay, fix the limit. Kita kata benda ni lah. Kita nak guna comma. Lepas tu kita ambil comma. So nanti by comma tu dia akan buat kolom baru. Finish saja. Okay. So sebelum kita buat benda tu, baik kita copy ni dulu. Copy kita letak kat sini. Cuma kita buang postcode, state dengan city dengan state. Jadi kita buang ni, kita biar ni. Okay, macam ni Ini baru kita pecahkan lah. Pecahkan step yang sama. Okay, lepas tu baru kita copy. Kita copy postcode. Okay, macam ni lah cerita dia.
Bentar. Okey. House nama kita boleh ambil ni. Bayangkan kalau data tu dah dekat 100. So penting lah kita guna Excel ni. Jaga intercopy kan. Edit satu penat bosku. Macam ni. Tak. Yang ni kita untuk straight, kita buang dia punya house nama dia. Okay, let long mana let long dah hilang. Ni let long kita ni. Okay, let long ni sebenarnya kita kena letak format dia. Tak, dia 6 titik puluhan. Okay, kita buat dua-dua. Lepas baru copy. Okay, mana satu let, mana satu long. Payah ni kalau tak tahu ni. Latitude ni Y, longitude X. So tak, okay. Okay, chef. Betul tak? Betul rasanya let Y lah. Long X. Bisa start apa? Residential. Pure image tak ada kita tak ambil Ya, dia straight signboard sebab memandangkan kita bagi dah existing data ni. So kita boleh guna selagi jalan dia sama lah. Kalau jalan dia tak sama, jangan guna. Jalan pulai perdana 4. Dia ada pure image dia ada, kita biarkan je, kita ambil straight dia kita ambil. Okay, macam tu cerita dia. Okay, ni mana Ika? Tak Ika. Okay, senyap tu je. Dah settle ni. Rasa dah buat untuk 100 record. Rasa dah confirm kan, dah QC. Dia memang dah betul lah. Baru share dekat Ashraf. Ni Ashraf punya Ashraf punya email, Doktor punya email, Azrul punya email. Azrul tak ada. Nanti Azrul punya email. So, dah share macam ni. Nanti diorang ni ada lah. Nanti diorang boleh buka ni Excel ni. Buka sheet ni. So nanti data yang korang bagi ni baru kita orang guna untuk hantar untuk submit. Hantar pada Grab. So pastikan data korang tu betul. Tapi kita orang akan check juga lah. Tapi kalau data tu ada salah, paksa tolak lah data korang ni. So duit pun kurang lah. So rasanya macam tu je. Buat untuk satu kawasan yang dah bagi ni, kalau boleh optimiskan, banyak kita boleh buat. Mungkin dekat sini tak ada kan, existing kan. Tapi kalau ada dekat Google Map tu, kita boleh identify dekat Street View, kita boleh memang confirm kat sini, confirm. Jadi boleh letak untuk residential je. Yang lain tak payah kacau lah. Kita buat untuk residential je. Dah siap, dah hantar, boleh Roger Azrul ataupun Acap. So nanti dapat kawasan baru lah. Kawasan baru tu kita boleh generate baru. Yang lama ni kita submit. Okay, kalau tak faham, kalau tak tahu boleh tanya. Okay, sekian.